أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وفتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana penting ya, di dalam Al-Quran banyak kali Allah pesan kita kepada kita supaya kita sentiasa mensyukuri ya. Dalam ayat 152 Al-Baqarah tu Allah kata fazkuruni wazkurkum washkuruli fala takfurun. Fazkuruni, maka Allah kata itu fi'il amar ya, maknanya Allah mengatakan ingatlah akan aku. Ingat fazkuruni, fa tu terjemah dia maka ya. Fa tu dalam Al-Quran bila kita belajar nanti bagi dia bagian harfun ya. Kita belum masuk lagi harfun. Fa tu dipanggil fa amar. Fa untuk suruhan. Yang diikut dengan kalimah amar tu kita namakan dia fa amar. Maka lakukanlah sesuatu. Ya, fazkuruni, Allah kata maka hendaklah kamu semua ataupun ingatlah kamu semua akan aku ya. Lepas tu Allah sambung dengan bila Allah kata fazkuruni, lepas tu Allah sambut dengan azkurkum, aku akan mengingati kamu. Jadi kalau kita faham yang dipanggil bahasa Inggeris dipanggilkan construct ya. Bahasa Melayu ni dia tak ada kalimah yang sehebat construct ni. Kalau paling dekat ialah pembentukan kontrak ni atau pembentukan dan susun kata kalimah di dalam Al-Quran ni kita dapati tadi kedua-duanya yang pertama tu fi'il amar dan yang kedua tu Allah dia panggil susulan ataupun respon daripada uh, arahan ataupun amar, tapi sebenarnya amar tu sebenarnya dalam bentuk tawaran. Jadi Allah kata fazkuruni, walaupun Allah mengarahkan tapi Allah suruh membuat sesuatu tu supaya apa? Allah dapat memberi ganjaran kalau kita melakukannya. Ya, iaitu apa ganjarannya? Azkurkum. Jadi mana satu tawaran, itu ayat tawaran dipanggil. Allah tawarkan kepada kita mengingati aku. Bukan susah sangat nak mengingati Allah tau. Tapi bila kita mengingati Allah, Allah akan sambut dengan Allah akan sentiasa mengingati kita. Bayangkan Allah yang ingat kita. Ya? Kalau kawan kita yang ingat kita, kita pun kita kata dah terasa hebat. Orang besar ingat kita pun kita dah terasa hebat kan. Ini Allah sendiri yang tawarkan kepada kita. Kan? Jadi lepas tu Allah ikuti dengan washkuruli. Ya? Dan kamu hendaklah kamu sentiasa bersyukur dengan aku terlampau banyak nikmat yang Allah berikan ni. Ya, memang sepatutnya kita mensyukuri Allah. Ya, kerana apa? Dalam ayat surah Ibrahim Allah kata kalau kita mensyukuri Allah, Allah akan tambah lagi. Nah, itu sebenarnya banyak sangat tawaran dalam Al-Quran ni. Kalau kita faham. Ya, kita faham mengenai kalimah-kalimah tu, pertalian dia, konteks dia, fungsi kalimah tu kita akan tahu. Rupanya Allah ni sangat banyak memberi tawaran kepada kita. Maknanya kalau kita respon, kita akan dapat apa yang Allah janjikan itu. Tapi sayangnya kita tak faham. Ya? Jadi banyak perkara yang kita terlepas pandang, kita rugilah. Rugi sangat. Ya? Tapi sepatutnya orang Islam kita ni sangat beruntung dapat ilmu yang Allah bagi itu. Kita buat apa yang Allah akan bagikan segala peluang-peluang tu kepada kita. Itu sebabnya ya, tujuan kita nak belajar pelan-pelan ni, kita tak nak selama-lamanya terlepas pandang. Terlepas pandang sebab apa? Kita tak kenal dan kita tak faham.
Itulah tujuan. Sambil-sambil kita menunggu tadi rakan-rakan kita masuk ni, kita sempat berbincang ya, sama dengan Ustaz Saiful dengan Saudara Adi ni, melihatkan apa ni, keadaan masyarakat kita sekarang ya, keadaan masyarakat kita sekarang ni yang kita panggil orang Melayu Islam ya, walaupun perlembagaan mengatakan agama rasmi agama Islam, tapi masalahnya ialah kita ni Islam lahir. Yang kita ni Islam lahir, mana kita anggap kita ni dah okey. So banyak perkara yang kita tak kejar dan kita tak usaha untuk membuktikan kita ni betul-betul orang Islam yang hebat ya. Kita setakat cukup makan saja, banyak perkara yang kita cukup makan saja ya, terutama sekali dengan Al-Quran. So kita kena ubah itu pelan-pelan ya, dan memang tanggungjawab kita untuk mengubah masyarakat daripada budaya yang sekarang dia dipanggilkan budaya santai ya. Budaya ambil ringan, ambil senang ya, sehingga kita tak menyedari dalam banyak tahun kita di negara ini kita sebenarnya ketinggalan. Yang mengambil peluang ialah bangsa lain dan orang yang agama lain. Kita ni sangat-sangat ketinggalan ya. Jadi untuk kita perbetulkan keadaan tu, kita kena mulakan dengan ilmu Al-Quran. Sebab itulah ilmu yang uh, utama dalam kita menghidupi kehidupan kita sebagai orang Islam ya. Al-Quran dulu, lepas tu sunnah, lepas tu barulah ilmu-ilmu lain. Tetapi malangnya dalam keadaan sekarang kita terbalik ya, termasuk saya dululah ya. Sebab saya dulu tak belajar semua benda ni. Jadi saya ingat saya dah hebat ya, sebab saya dapat scholarship, pergi ke England lagi ya, dapat lagi ijazah, dapat bekerja kan ya. Jadi pensyarah dan sebagainya, kita rasa hebat. Tetapi bila kita fikirkan balik ya, hebatnya kita rupanya tak hebat. Sebab apa? Kita jahil dalam ilmu Al-Quran. Ya, sebagai pensyarah, sebagai contohnya, kalau buku Inggeris tu, kalau saya nak apa, berpuluh-puluh buku Inggeris saya boleh baca. Ya, daripada muka ke muka, lepas tu saya boleh kongsi pula. Sebab saya memahami bahasa Inggeris tu, saya memahami kan isi kandungan, saya boleh mengajar dan boleh berkongsi, boleh mengupas dan sebagainya. Tetapi bila saya baca Al-Quran, satu muka pun tak faham. Jadi adakah saya hebat? Bila saya fikir balik, tidak. Jadi kehebatan yang kita lihat itu hanya mainan saja ataupun tipuan saja. Kerana kehebatan tu mesti daripada kacamata Allah, bukannya kehebatan dari kacamata manusia. Ya, dari kacamata manusia memang saya terasa saya hebat sebab orang kampung, oh hebatlah kamu tu. Ya, saya orang pertama yang dapat peluang pergi ke Surau Asma Penuh. Saya orang yang pertama yang boleh pergi ke luar negara. Terasa hebat tak? Hebat. Itu kacamata manusia. Ya, tetapi bila saya tengok reflect balik, satu muka surat Quran saya baca tak faham pun. Saya jahil dalam aspek Al-Quran. So, maknanya saya tak hebat. Kehebatnya kalau saya boleh memahami keseluruh Al-Quran tu, boleh berkongsikan ilmu ni, boleh mengajar orang lain, dan pada masa sama saya juga hebat ilmu-ilmu keduniaan. Itu baru katakan hebat. Ya. So saya rasa ini berlaku kepada ramai di antara kita. Di antara kita ya, iaitu kita hebat dalam ilmu. Kalau kita bekerja, kita hebat dalam apa pekerjaan kita. Kalau kita bekerja sebagai kerani, kita hebat bekerja sebagai kerani. Kalau kita cikgu, kita hebat dalam cikgu. Tetapi bagaimanakah Al-Quran kita? So kalau tanya saya sekarang, kalau saya nak mengukurkan seorang tu, kehebatan seorang tu, saya akan ukur dari Quran dulu. Ya, dan kita dapati ini jarang-jarang berlaku. Ya, contohnya, kalau kita minta untuk bekerja lah, ya, kita kena pergi interview. Jarang-jarang kita diinterviewkan ataupun ditanyakan dengan, bagaimana Quran kamu, boleh tak baca Al-Fatihah dan kupaskan Al-Fatihah untuk saya dengar. Tak pernah berlaku. Bukan cakap jarang-jarang ya. Dalam banyak interview yang saya dah pergi dan dalam banyak interview yang kita dah kaji, ini tidak berlaku. Walaupun orang yang interview itu orang Islam. HR manager dia ialah orang Islam. Kan, ya? Tetapi bila dia nak mengambil pekerja tu, tak pernah dia tanya aspek Al-Quran.
Disebabkan ekosistem kita macam tu ya. Budaya kita, sistem yang kita hidup ni macam tu. Kita kena ubah dia ya. Kena ubah. Nanti Tuhan akan tanya kita apa yang kita buat. Jadi saya punya saranan ialah sepatutnya bila interview tu, terutama orang Islam, okay, saya nak dengar dulu kefahaman jauh mana dia mahir dalam ilmu Al-Quran. Itu yang pertama. Sebab bila kita mahir Al-Quran, kita apa kita faham apa yang Quran nak. Jadi dalam pekerjaan kita, kita akan dapati pekerja itu akan menjaga, kan, menjaga akhlak dia, menjaga dari segi disiplin dia, menjaga apa yang perlu dia buat dan apa yang tak perlu. Dia akan menjaga diri dia sendiri, ya, tak payah orang lain monitor dia, ya, tak payah adakan prosedur pula, apa ni, peraturan mesti ini mesti itu, dah tak boleh buat ni, ya. Sebab itu hanyalah peraturan yang artificial, dia panggil artificial. Dia bukannya uh, apa tu, dia bukan satu peraturan yang asli, yang fitrah. Yang fitrah apa dia? Kita tahu tanggungjawab kita dengan Allah melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Bila kita tahu tu, kita atur, ya, kita dapat menjaga. Tak payah tak payah bos kita ada pun kita tahu macam mana jaga, sebab kita bertanggungjawab bukan pada bos, kita bertanggungjawab pada Allah. Ya, sama ada bos nampak ke tidak, Allah tetap akan nampak. Jadi kita faham prinsip tu, kita akan jaga. Ya, begitu juga dalam kemasyarakatan ya. Sekarang ni kita dapati sesuatu tu hanya dilakukan kalau polis ada. Sebagai contoh ya, orang tak mencuri sebab polis. Kalau tak ada polis, dia mencuri. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu kepertanggungjawaban tu kepada Allah tak. Kalau dia ada, dia sama ada polis ada ke tidak, dia akan jaga sebab dia bertanggungjawab kepada Allah. Ya, itulah yang nak kita uh, cuba dapatkan daripada Al-Quran tu. Sebab itu kita berusaha untuk memahami ya, akan isi kandung Al-Quran itu bermula dengan pelajaran yang kita adakan sekarang ni, yang sangat-sangat basic ni sebenarnya, terlalu asas. Dan memang dia kena bermula dengan ni, asas ni ya. Kalau kita tak kenal kalimah kata nama contohnya, macam mana kita nak memahami ya, ayat tu susah. Kita tak kenal kalimah kata kerja ya, dan sebagainya. Lepas tu kalimah tu dia ada pula fungsi-fungsi dia, peraturan dia dan sebagainya. So bila tak kenal semua ni, maka dalam perjalanan balik daripada Padang tu, Datuk banyak pesan dia kata, kalau tak kenal maka tak cinta, dia kata. Memang kita kena kenal. Kalau Al-Quran ni kita takkan cinta, jatuh cinta kalau kita tak kenal. Ya, jadi kita akan buat secara biasa sajalah, kita mengaji semua tu kan, tapi kita tidak mengguna pakai isi kandungan tu dalam kehidupan kita. Untuk sampai itu kita kena mengenal. Nah, ini dalam proses kita mengenal lah ni. Ya. So, tahniah pada tuan-tuan dan puan-puan yang menyahut cabaran ni ya. Cabaran ni sebenarnya untuk kebaikan kita juga ya. Dan tahun-tahun akan datang kita mintakan, dengan kita mencapai kemana kita boleh berkongsikan ilmu tu untuk membantu masyarakat kita ya, daripada masyarakat yang santai yang kita lihat sekarang kepada masyarakat yang bersungguh-sungguh ya untuk mencapai kecemerlangan ya, sebagai umat Islam ya. Kita tak mahu umat-umat lain yang lebih hebat pada kita, rugilah ya. Okey. So kita terus kepada tajuk ya, tajuk kita masih lagi dalam modul kedua. Kalau saya nak kongsikan balik keseluruhan modul yang sepatutnya kita lalui ya, yang kita telah sediakan ni, dari senarai ini, dalam ni ada lebih kurang 14 modul ya. 14 modul, dan dalam satu-satu modul tu ada bahagian-bahagian yang tertentu lah. Ya. Sekarang ni kita masih lagi dalam modul yang kedua ya. Modul kedua ni sebenarnya ada 3 bahagian. Kita sekarang ni bahagian yang kedua. Dalam bahagian jenis-jenis kalimah ismun ya. Modul kedua ni ialah berkenaan dengan kalimah ismun, iaitu kalimah kata nama. Bahagian satu tu kita baru mula mengenal ciri-ciri kata nama ya, iaitu kita belajar ada isim ma'rifah, ada isim nakirah,
lepas tu dia isim ni ada pula bilangan dia, kan? Lepas tu kita belajar ada pula i'rab dia pula, ada yang marfu, ada mansub, ada majrur. Itu bahagian satu ya, sebagai pengenalan. Kemudian bahagian kedua ni kita sekarang ni nak mula mengenal jenis pula. Dalam rupanya bahagian ismun saja banyak jenis. Kita baru ke jenis nombor apa? Nombor 3 ya. Baru nombor 3. Banyak lagi perjalanan kita. Kemudian nanti bahagian ketiga tu, setelah kita belajar mengenal tu, kita akan belajar pula bahagian peranan pula. Peranan tu ialah fungsi kalimah-kalimah yang kita belajar bahagian 2 tu, apakah fungsi dia dalam ayat-ayat itu ya. Itu bahagian 3. Maknanya ismun saja kita ada 3 bahagian tu ya, untuk betul-betul mahir ya, mengenal kalimah ismun. Lepas tu kita akan belajar bahagian fa'lun pula. Ya, so fa'lun ni dia ada 3 modul. Ya, modul ketiga kita akan mulakan dengan mengenal fa'lun madhi, dia panggil kata kerja yang telah selesai berlaku. Ya, so madhi kita ada 2 bahagian di situ. Ya, bahagian 1 dan bahagian 2. Habis madhi kita akan belajar kumpulan kata kerja yang dipanggil fi'il mudhari' pula. Ya, mudhari' ini ialah berbeza dengan madhi. Madhi satu perbuatan yang telah berlaku, selesai berlaku. Tetapi mudhari' ini ialah perbuatan yang sedang berlaku dan berterusan berlaku, kadang-kadang yang belum berlaku. Itu mudhari'. Ya, kita ada 2 bahagian juga tu ya. Bahagian pertama dan bahagian kedua. Kemudian kita masuk bahagian kata kerja yang dipanggilkan fi'il amar. Ya, fi'il amar ni pun kita akan ada 2 bahagian modul kelima tu. Kita mulakan fi'il amar, lepas tu kita akan akhiri dengan mengenal juga fi'il nahi dipanggil ya, amar dan nahi. Ya. Beza amar dan nahi ni, amar ialah kata suruhan, nahi ni ialah kata larangan. Yang berlawanan daripada suruhan tu ialah larangan. Ya. Itu modul kelima ya. Lepas tu kita akan mengenal kalimah-kalimah yang dinamakan dalam kumpulan harfun. Harfun di modul ke-6. Ada bahagian 1, ada bahagian 2 harfun ya. So bermakna daripada modul 1 ni sampai ke modul yang ke-6 tu kita baru mengenal kalimah. Ya, mengenal kalimah. Ya. Dan modul ke-7 baru kita akan lebih detail lagi melihat apakah fungsi-fungsi dan pertalian kalimah-kalimah dalam pembentukan ayat-ayat Al-Quran ya. So kita ada modul ke-7, modul ke-8 tu kita akan berbincang tentang sifah wal mausuf ni berkaitan dengan isim sifat, macam manakah peranan dia di dalam ayat. Dan kita akan masuk ke bahagian i'rab, modul ke-9. Lepas tu kita akan belajar kata terbitan dan wazan kalimah, modul ke-10. Ada 2 bahagian juga. Ya. Dan modul ke-11 kita akan belajar mengenai huruf illah, huruf lemah. Ya. Sampai situ nanti kita akan dapati pembelajaran kita akan lebih mencabar tetapi lebih menarik. Ya. Dan dengan kemahiran itu kita akan dapat menghargai kenapa setengah-setengah kalimah dibentuk ya, dalam begitu rupa itu. Ada yang membabitkan huruf illah, ada yang tidak membabitkan huruf illah. Dan modul ke-12 pembentukan kalimah yang jarang-jarang sekali dalam pembelajaran yang ada di sekarang ni. Biasanya pembentukan kalimah ni tidak diajarkan kepada kita ya. So pembentukan kalimah ni memang kaedah yang dibuat oleh saya sendirilah ya, QHS Academy. Ya, semasa dulu saya selalu mengikuti kelas bahasa Arab yang tidak pernah diajarkan ya, pembentukan kalimah ni. So ini boleh dikatakan orang kata apa, intellectual property ya, QHS Academy ya. Saya sekarang ni tengah menulis buku khas untuk bahagian apa ni, pembentukan kalimah saja ya. Nak mengajar masyarakat kita supaya mahir bahagian ni, sebab dengan kemahiran pembentukan kalimah kita akan dapati pengenalan kita kepada kalimah akan lebih sempurna ya. Sebab kalau tanpa yang ni sebenarnya banyak yang masih lagi maklumat yang terlindung yang kita tak nampak. Yang sehinggalah kita
menyelam, ya. Perkataan saya guna kita menyelam tu tadi dengan saudara Adi saya dia berikan analogi macam laut lah, ya. Laut tu kalau kita bermain di atas laut saja, ya, kita tak dapat banyak dia punya faedah dia, ya. Tetapi faedah laut tu sebenarnya dalam dia, di bawah sana. Di situlah khazanah-khazanah, sama ada ilmu ataupun khazanah dari segi jenis-jenis apa makhluk-makhluk Allah, ya, harta-harta dan sebagainya, semua di dalam laut tu, bukannya di atas laut tak ada apa, ya. Itu sebab tu kita nak kena menyelam. Ilmu pun sama juga, ilmu Al-Quran yang kita kena selam dia, ya. Kalau kita setakat mengaji saja, kita tak dapat faedah dia, ya, yang terbaik. Sedangkan Allah sentiasa mengingatkan kita dalam Quran tu, banyak Allah ayat Allah kata innallah ma'al muhsinin, ya. Innallah yuhibbul muhsinin. Apa maksud dia tu? Allah sangat-sangat mencintai, menyukai orang yang sentiasa berbuat baik dan menambah baik dirinya, muhsin ni. Ya. Jadi mana itu yang kita nak kejar sepatutnya, ya. Bukannya santai-santai saja. Saya dalam kelas-kelas saya dengan apa ni, peserta-peserta kelas saya selalu remindkan, kalau ada mindset santai itu, cuba hentikan, ya, sebab dia menjadi orang kata tu batu halangan kepada penambahan ilmu kita, ya. Kita akan merasakan kita dah cukup dan kita tak mahu tambah lagi dan kita tak mahu berusaha lagi. Sedangkan orang-orang lain berusaha, kita ketinggalan, kita merasakan kita sudah mencukupi, ya. Jadi kita akan ketinggalan, sentiasa ketinggalan. So kita nak ubah mindset tu. Ya, ini salah satu proses yang kita kena lalui, ya. Yang sepatutnya kita melalui lama dulu dah sebenarnya, tapi sayangnya proses pembelajaran kita tak berlaku, ya. Tapi masih lagi tak lambat, tak terlambat, ya. Kita boleh mulakan sekarang. InsyaAllah kita minta dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan kuatkan azam kita dan semangat kita yang untuk terus. Ini boleh dikatakan berjihad jugalah ni, ya. Berjihad tu sebenarnya dalam bahasa Arab maknanya buat kerja sungguh-sungguh, yang kita kata jihad tu, ya. Dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Ankabut ayat 69 tu Allah kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Ayat tu, ya. Jadi Allah kata, dan orang-orang yang bermujahadah, yang bekerja sungguh-sungguh fina tu di dalam agama aku, dalam agama kami itu, dalam Islam ni, Allah kata apa? Lanah dian naum. Pasti kami akan tunjukkan, ya, kepada mereka-mereka ini subulana, jalan-jalan kami. Yang tu yang kita nak tu, itulah khazanah tu. Khazanah dalam Quran tu. Ya, maknanya Allah nak buka jalan dia kepada kita, kan. Tapi ada syarat dia. Apa dia? Jahadu wallazina jahadu, itu syarat dia. So ayat ni juga dipanggil ayat syartun, ayat tawaran daripada Allah. Allah dah tunjuk sebenarnya kepada kita, tapi kita tak faham, kan, ya. Banyak kali kita khatam pun kita tak faham apa-apa. So kita tak ambil, menjadikan dia satu pengajaran, ya, ibrah kepada kita. Rugilah kita, ya. Kita dah ada Quran tu dan tangan kita, tapi kita tak pandai macam mana nak mengguna pakai dia. Sayanglah, ya. So inilah tujuan kita mengadakan program ni, dan kita mengharapkan rakan-rakan kita dalam YBK ni akan menjadi penggerak, ya. Saya nak buat seorang tak boleh, ya. Saya memerlukan kata satu pasukan, ya. So saya telah milih YBK ni sebagai pasukan untuk kita sama-sama menggerakkannya, ya. Dan kita sentiasa dalam hati kita sentiasa mengikatkan harapan kita dengan bantuan Allah, ya. Sebab kita ni manusia, kita tak boleh melihat diri kita saja, ya. Dari kata ni, kalau kita lihat diri kita ni banyak kelemahan. Yang hebat siapa? Allah. Jadi kita mesti sentiasa dekatkan diri dengan Allah, dan pasti yang kita ni bersama dengan Allah. Ya, kita fahami dalam ayat Quran di mana Allah yang kata, aku akan bersama mereka ni. Innallaha ma'as sabirin, ayat 153. Oh, kena sabar. Orang yang sabar, Allah bersama dia. Innallaha la ma'as muhsinin, orang yang muhsin, yang sentiasa memperbaiki diri mereka tu. Inilah Allah yang bersama. Innallaha ma'al muttaqin, dan Allah kata aku akan sentiasa mereka dengan mereka yang bertakwa. Ini
Semua ni panduan bagi kita lah. Ya, jadi kita cuba usahakan kita sampai ke tahap tu. Bila kita sampai ke tahap, kita tahu Allah tu sentiasa dengan kita. Bermakna bayangkan ya, macam kawan kita dan kita pun kalau apa-apa kita minta bantuan kawan, kawan senang je bantu kita kan. Sekarang ni Allah bersama kita, maknanya apa yang kita minta Allah akan sentiasa membantu kita. Sebab tu orang Islam ni sebenarnya dia ada berpotensi menjadi manusia yang hebat. Memang Allah pun kata pun ya, apa orang-orang beriman ni sebenarnya kita adalah rahmatul lil alamin. Kita ni adalah rahmah kepada seluruh apa alam ni. Tapi sekarang kita tak berlaku sebab apa? Kita ketinggalan. Ya, kita tidak menggunakan pakaikan ilmu yang Allah bagi kita kepada kita. Kita hanya setakat membunyi dan menyebut saja ya kalimah-kalimah dan ayat-ayat Quran itu tanpa kita mengenalnya. Maka tak cintalah kita kepada Al-Quran. Itu yang apa pesanan daripada Datuk tu sebelum kita mengakhiri lawatan kita ke Padang hari itu ya. Okey. Okey, so sekarang kita nak berkongsikan apa ni tajuk seterusnya ya. Kita baru dalam senarai kata jenis kata nama tu ismun tu kita baru nombor 3 kata nama penunjuk ya. So saya harapkan dengan latihan yang kita buat hari itu apa tuan-tuan dan puan-puan sekurang-kurangnya sudah kata tu sudah familiar lah, bahasa Inggeris dia panggil familiar ya. Bila saja kata penunjuk tu apakah ya kata-kata penunjuk atau bahasa Arab dipanggil isim isyarah ya. Okey, mungkin kita buat sikit kuis lah. Mungkin saudara Audi lah tanpa melihat slide ni. Boleh ingat tak sebagai contoh beberapa daripada isim isyarah tu yang kita dah belajar. Kita cuba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Isim isyarah ataupun kata tunjuk ni dia ada dua kategori. Yang pertamanya isim isyarah lil qarib. Okey. Dekat. Lepas tu isim isyarah lil ba'id. Ya. Yang jauh. Dekat ni maksudnya ini. Okey, kalau boleh sebutkan sebab bar dengan dal tu dia ada sifat qalqalah dia. Kita apa kalau boleh meninggal sama dengan orang Arab iaitu lil qarib ya. Lepas tu lil ba'id ya. Dekat tu isim isyarah lil qarib. Si yang jauh isim isyarah lil ba'id. Okey. Isim isyarah apa tu untuk yang dekat atau lil qarib ni dia ada untuk mufrad, musanna dan jamak, juga ada untuk yang untuk maskulin, muzakkar dan juga feminin, muannas. Jadi untuk isim isyarah yang muzakkar mufrad, kalimah ni ialah haza, itu mufrad muzakkar. Untuk muannas mufrad ialah hazihi. Okey. Kalau dia dua, ni tak tengok ya? Ada tengok ke? Tengok juga ya. Okey. Tapi kalau itu dua, sana hazani. Hazani untuk zakat. Kalau itu muannas dua orang, muannas hatani. Hatani ya. Hatani. Kalau jamak kedua-duanya haulai. Sama ada muzakkar ataupun muannas. So kita akan isim isyarah haulai ya. Dengan syarat apa? Bila menggunakan haulai itu apakah syarat dia? Dia istilah musim ataupun orang lah. Kita panggilkan yang berakal. Yang berakal. Dalam bahasa Arab yang berakal itu kita panggil apa? Lil aqli. Bagi yang berakal ya. Kalau yang bukan berakal kita panggilkan ghairul aqli. Ghairu tu maknanya bukan. Yang bukan berakal. So kalau yang bukan berakal kita tidak menggunakan haulai lah bila dia jamak. So kita gunakan apa? Kita gunakan isim isyarah itu muannas mufrad. Muannas mufradah. Kalau muannas kita bermufradah ya. Muannas mufradah iaitu hazihi. Okey. Untuk yang kedua itu jauh isim isyarah lil ba'id
Kalau untuk mufrad muzakkar, zalika. Kalau mufrad muannas, tilka. Muannas mufrodah. Sebut muannas mufrodah. Muannas mufradah, Okey. tilka. Tilka. Okey. Kalau untuk dua, musanna muzakkar ialah Sebut sekali lagi, apa kalau dua tu apa tadi? musanna. Musanna ataupun Okey. dia juga dia panggil tasniyah ya. Kalau ada sebut tasniyah atau musanna, maknanya perkara yang sama lah tu. Okey, bilangan yang dua ya. Kalau untuk muzakkar ialah zalika. Kalau untuk muannas, tanika. Okey, apakah teknik dia kalau nak mengingatkan tu antara muzakkar dengan muannas tu? Kita besarkan huruf ni. Huruf apa? Zal kepada ta. Tukarkan zal kepada ta. Jadi zanika akan menjadi tanika. Okey. Kalau untuk jamak, untuk kedua-duanya, muzakkar dan muannas ialah ulaika. Ulaika. Ya. Juga sama juga. Dengan syarat dia? Syarat dia istilah lil aqli. Lil aqli. Maknanya untuk benda-benda yang berakal, yang kita tahu yang berakal hanya manusia lah. Ya. Okey. So selain pada manusia, kita panggil ya ghairul aqli, benda yang tidak berakal, kita akan menggunakan itu musanna mufradah. iaitu tilka. Muannas mufradah ya, iaitu tilka. Okey, itu kira sudah bagus ya untuk permulaan ya, sebab kita masih lagi dalam peringkat permulaan. Kalau boleh menerangkan macam tu pun kira sudah baik tau. Ya. Okey, kita cuba apa ni sebelum kita mula dengan tajuk baru ni, yang saya lihat tadi Nur Fadilah ya. Nur Fadilah ada ke? Ikut tu ada kan? Dah belajar yang isim isyarah kan? Saya masa isim isyarah 2 minggu ni saya tak masuk Ustaz, saya ada kelas. Ya. Ni hari ni baru first time masuk kan. Tapi saya rasa saya boleh kot. Okay, cuba tak apa ya. Kita tengok setakat mana yang ya sebab kemahiran, kefahaman dan pengenalan ilmu tu hanya kita boleh ukur dia kalau kita boleh berkongsikan ya. Kongsikan macam mana saudara Audi tadi. Itu ukuran dia. Ya, cuba kalau ada kelemahan dan yang perlu kita akan bantulah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebab saya tak sempat nak tengok nota lagi, jadi saya cuba terang apa yang sempat saya faham lah daripada penerangan Cik Audi tadi. Ada kata isim isyarah seperti contohnya haza. Haza ni dia digunakan untuk menunjukkan kepada mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar dalam kategori apa? Dalam kategori yang berakal. Sebelum tu dia ada dua kategori, iaitu untuk yang dekat dan yang jauh dulu ya. Betul. Okey, zalika haza ni untuk yang dekat. Yang dekat dia dalam Arab dia panggil apa? Isim isyarah. Isim isyarah lil qarib. Lil qarib. Untuk kata petunjuk yang menunjukkan benda yang dekat. Betul. Jadi bila kita sebut hazar tu dia mesti dalam kategori lil qarib ya, isim isyarah lil qarib yang membawa erti inilah. Yang dekat tu mana dia memberi maksud ini ya. Okey, teruskan. Contohnya hazal maktab atau hazal kitab. Ini ialah buku. Maksudnya tunjukkan yang buku tu dekat dengan kita. Okey ya, masa menyebut tu kalau boleh sebut dengan sempurna ya. Sebab Arab ni tiap-tiap huruf tu dia ada sifat dia ya. Jadi kalau dua-dua tadi, kalau maktab dia ada qalqalah ba tu ya. Nak qalqalahkan dia. Betul? Hazal maktab.
Dan kitab pun ba tu kena sekolah je. Kitab. Macam tu ya. Hazal kitab. Baru dia sempurna sikit lah ya. Kita kena berlatih pelan-pelan ya. Okey, Terusnya teruskan. kata penunjuk yang kedua juga jenis qarib lil qarib, iaitu hazihi. Hazihi ni untuk menunjukkan muannas mufrad muannas Yang dekat. yang qarib lil qarib juga. Lil qarib. Ya. Okey, so gunakan hazihi, bagi contoh. Tadi haza kitab ya. Okey, dengan haza maktab. Itu untuk sebab apa? Kitab dengan maktab tu dia muzakkar. Dia Muzakkar muzakkar lah. muka. Okey, kalau kumpulan Kalau muannas contoh hazihi tu contoh dia yang mufrad, apa dia? dia yang jenis berakal ke tak ni, Ustaz? Dia kalau mufrad dengan musanna tu dia dua-dua. Sama. Boleh betul. Dia sama-sama. Dia tak ada perbezaan. Dan dari segi yang berakal dengan tak berakal diguna yang sama ya. Kalau contoh Macam contoh tadi apa? Kitab tu dia tak berakal kan? Dia kan haza jugalah. Kalau manusia pun haza juga. Kalau hadhihi sayyarah boleh ke? Okey, betul ya. Sayyarah tu ialah muannas. Sayyarah tu apa dia? Kereta. Kereta. Okey, kereta. Dia muannas. Jadi apakah tanda muannas sayyarah tu? Ada ta marbutah di belakang. Di Di belakang kalimah. Di hujung kalimah tu ada ta marbutah menunjukkan dia kalimah yang muannas, jadi dia akan menggunakan hazihi lah. Okey, beri satu lagi contoh yang ada ta marbutah juga. Tadi saya sebut sayyarah ya. Itu satulah kereta ya. Kereta satu. Apa lagi yang ada ta marbutah? Hadhihi sajjarah. Ha? Hadhihi sajjarah. Dah sudah. Okey, bagi satu lagi contoh lain pada sayyarah. Hadhihi mudarrisatun. Mudarrisatun. Boleh. Bolehlah. Itu apa? Mudarrisatun apa dia? Guru perempuan. Guru perempuan. Ustazah lah ya. Ustazah. Guru perempuan mudarrisatun. Apa boleh jugalah. Hadhihi mudarrisatun. Ataupun bila kita waqaf itu kita tak sebut tun, kita sebut mudarrisah lah. Okey. Sambung. Seterusnya untuk isim isyarah yang jauh, nama dia apa? Kalau dekat di qarib, kalau jauh apa Ustaz? Lil ba'id. Lil ba'id. Lil ba'id ya. Ba'ain ya dal. Ba'ain ya dal. Mulakan dengan lam dulu, bawa sebelum tu lam baris bawah. Lepas tu lam yang sukun itu lil ya. Lepas tu ba'id ba baris atas, ain baris bawah, diikuti ya mat dan dal yang baris bawah. Lil ba'id. Dal tu sebenarnya baris bawah ya. Tetapi bila kita waqafkan dia, kita baca dia dalam keadaan sukun lah dal tu. Lil ba'id. Untuk sistem isyarah lil ba'id seperti zalika. Zalika digunakan kepada objek ataupun isim mufrad muzakkar yang jauh. Okey. Seterusnya ada tak tilka ada ke? Untuk muannas mufradah ya. Ada. Muannas mufradah lil ba'id apa dia? Tilka, betul. Betul. Tilka. Tilka. Okey, bagi contoh. Boleh bagi contoh yang sama tadi. Ya, tadi kita lil qarib. Sekarang ni kita gunakan contoh yang sama dalam konteks lil ba'id pula. Tilka sajarah. Betul.
tilka sayyarah. Saya. Bermakna itu kereta ataupun kereta itu. Kan? Okey, yang kedua tadi apa contoh dia? Tadi Mudarrisah ya. mudarrisah. Ha, Tilka mudarrisah. tilka mudarrisah. Apa dia? Guru perempuan itu. Itu guru perempuan itu. Okey. Dia yang muzakkar pula, yang zalika tadi, contoh dia. Zalika contohnya zalika Contoh tadi apa? Kitab dengan zalika maktabnya. kitab. Okey. Iaitu itu kitab. Itu kitab ataupun kitab Apa? itu. Kitab Ya. itu. Kitab itu. Dan contoh yang kedua, zalikal kursiyun. Okey. Kerusi itu atau itu kerusi. Okey, kerusi itu. Okey. Itu yang muzakkar. Okey, teruskan. Ada lagi ya? Ulaika. Belum lagi. Ambil dua pun. Belum. Itu baru mufrad tadi kan. Dua. Selepas mufrad, dua pula iaitu musanna pula. Oh, yang ha- hazani. Okey, untuk Itu untuk muzakkar musanna. okey, Uh, tak cukup lagi apa ni? Penuhkan. Dia untuk li ba'i ke li qarib. Liqarib. Hazani adalah kata petunjuk yang digunakan untuk isim ataupun objek bagi musanna muzakkar lil qarib. Okey, cuba terangkan dalam bahasa Arab dia. Hazani itu adalah isim isyarah Isim isyarah muzakkar yang muzakkar musanna musanna lil lil qarib. ah, lil qarib. Okey. Itu Lil cara qarib. menerangkannya ya. Okey. Seterusnya hatani adalah isim isyarah muannas musanna lil qarib. Lil qarib. Okey. Seterusnya Okey, bagi contoh. Gunakan contoh yang sama dalam bentuk dua ya. Macam contohnya hazani kalau kitab dua jadi macam mana? kita dah belajar dalam bahagian pertama dulu, ingat tak? Mufrad, musanna dengan jamak kan ya. So kata-kata kitabun tu adalah mufrad, muzakkar kan? Ingat tak lagi bila kita nak menduakan kitab tu, kita apa kita buat? Tambah alif dan nun. Betul. Jadi tambah alif dan nun baris bawah. Kita tambah ani ya. Jadi kitabun akan jadi Tabah tabani. kitabani. Itulah dua lah tu. Dua kitab ialah hazani Hazani kitabani. tabani. Dia kena ingat dua-dua tu kena selaras lah. Itu Okey. untuk isim isyarah hazani. Seterusnya saya contohkan isim isyarah untuk hatani iaitu Muannas. isim isyarah Musanna, muannas. musanna muannas lil qarib. Okey. Contohnya Hadani ya. Okey. tani hatani as-sayyaratani. Sayyarotani. Dia tambah ani juga di ujung dia, tapi tadi sebab dia ada ta mabutah tu, jadi ujung dia akan jadi tani lah. Okey. Maknanya itu dua kereta.
ataupun dua kereta itu. Sorry, ini liqarib ya, dua kereta ini ya. Tani. Seterusnya Okey, untuk isim untuk isyarah jamak mufrad belum lagi. lil qarib. Belum lagi. Musanna buat yang tadi ialah lil apa? Liqarib ya. Lil Buat qarib. musanna lil ba'id dulu. Okey. Untuk lil ba'id musanna dia ada mana dia? Tanaka. Okey, tengok ya. Mufrad dia apa? Zalika ya. Zalika. Kalau nak musanna, lam tu yang baris bawah tukar kepada nun baris bawah. Jadi Zanika. zanika ya, daripada mufrad Uh, lam tukar pada nun ya. Zalika menjadi zanika. Zanika. Ha. Zanika adalah isim isyarah lil ba'id mu- mu- musanna muzakkar. Apa jantina dulu ya, muzakkar musanna. Muzakkar musanna lil Ah, ba'id. lil ba'id. Okey, Contohnya apa tadi? boleh guna contoh yang sama, kita bani lah dua Ah, tu dia jadi. Zanika kitabani. Okey, betul. Terusnya untuk isim isyarah tanika. Apakah Uh, teknik nak menukarkan muzakkar kepada muannas untuk musanna ni? Zanika dia kepada tanika, apa kita buat? daripada tadi tanika. Tadi tilka. Lam tu ditukar kepada huruf nun. Okey, itu susah ya. Kita ambil daripada muzakkar ke muannas lagi senang. Muzakkar tadi zanika kan? Uh, Kita tukarkan za itu kepada ta. Jadi za Tanika. tu ditukarkan kepada ta, jadi untuk isim isyarah tanika. Ya. Okey, senang ya. Zanika jadi tanika. Za tukar pada ta. Tanika as-sayyarotani. Okey. Apa makna dia? Hmm, i- itu dua kereta. Ya, Itu yang kereta lebih dua. yang lebih tepat ialah dua kereta itu. Dua kereta. Okay. Seterusnya jamak. Jamak untuk lil ba'id Okey. iaitu sorry, muzakkar mufrad dia guna ulaika. Kata jamak Jamak muzakkar muzakkar dulu. uh, Jantina dulu. Isim isyarah isim muzakkar jamak lil ba'id ya. lil ba'id. Isim isyarah muzakkar jamak lil ba'id ialah ulaika. Ulaika dengan syarat, dia ada syarat jamak ni, dia ada syaratnya. Dengan syarat yang lil nakli wa ghairun nakli tadi. Okey, benda yang dibilang tu, yang lil akli tu ialah benda yang dibilang ya. Ingat tak apakah bahasa Arab dia benda yang dibilang tu, kita panggil dia apa? Okey, kalau bilangan kita apa? Adadu al adadu ya. Al adadu bilangan.
Sorry. Ini bukan apa termasuk apa ni kata bilangan pula. Sekarang ni benda yang ditunjuk. Benda yang Benda ditunjuk yang tu ditunjuk, yang macam objek. kitabun, kitabani tu kita panggil apa dalam Arab dia? Kalau kata penunjuk tu isim isyarah, yang ditunjuk tu Objek, bukan? tak, dia ada nama dia Arab. Yang ditunjuk tu dalam bahasa Arab apa dia? Musyarun ilaihi. Ingat tak? Musyarun. Ya, kakak contoh tadi haza kitabun, katalah haza kitabun tu, haza tu isim isyarah, kitabun tu ialah musyarun ilaihi yang Ilaihi. kena tunjuk tu. Jadi bila kita menerangkan lil aqli tu, kita boleh sebutlah dengan syarat musyarun ilaihi adalah lil aqli yang berakal. Hmm. Isim isyarah yang seterusnya ialah muzakkar jamak lil ba'id, iaitu ulaika. Ulaika ini dengan syarat mush Musyarun musyarun ilaihi. ilahi lil akli. Betul. Ya. Digunakan untuk musyarun ilahi lil akli. Okey. Seperti Okey, itu syarat dia lil aqli ya. Okey, kalau yang yang berakal. bukan berakal kita panggil dia ghairul aqli ya. Lil akli, dia akan guna uh, Isim isyarah isyarah yang muannas mufradah. hadhihi. Hazihi betul. So kalau dia jamak tetapi dia ghairul aqli lil ba'id, yang ni sekarang ni lil ba'id ke lil qarib sekarang ni? Lil ba'id. Ba'id. Lil ba'id. Okey, kalau lil ba'id dia akan gunakan muannas mufrad dia apa? Uh, tilka. Tilka. So kalau lil ba'id dia akan gunakan tilka. Tilka. Ya. Okey, apa? Bagi contoh yang sama iaitu kereta tadi, ya. Kereta ialah ghairul aqli Ghairul lil akli. ba'id. Dia akan jadi apa? Kereta-kereta Jadi itu. Ya, kereta-kereta itu. hadhihi. Hazihi lil qarib ya. Sekarang ni lil ba'id. Tilkal til tilkal as-sayyaratu. Itu kalau jamak sayyarah macam mana Ustaz? Nah, As-say betul lah. Jamak dia sayyaratu ya. Sayyaratu kalau ada makrifah lah. As-sayyaratu. Kalau nakirah sayyaratun. tilka as-sayyaratu. Nah, itu adalah ghairul aqli ya. Ghairul akli. Kalau manusia Ah, manusia boleh jamak. yang ambil yang senang sajalah ya, katalah muslimat ya. Muslimat. Oh, Kan? kalau muslimat. Manusia ya ada lil aqli dia akan gunakan apa? Lil ba'i gunakan ulaika lah ya. Jadi kalau muslimat ni musanna jamak lil ba'id, kita akan guna tilkal muslimati. Oh ya, yang dia ni lil aqli ya, manusia. Jadi dia akan guna ulaika ulaika juga. Ulaika lah sebab dia manusia. Ulaikal muslimati. Muslimatu ya, sebab dia masih lagi Ulaikal marfu' tu. muslimatu.
Okey, kalau lelaki pula, tadi muslimah ialah perempuan yang muslim ya. Kalau ramai lelaki yang muslim pula. Um, Ulaika muslimuna. Betul. Ulaikal muslimu. Nah, okey. Nah, okey. Li qarib pula. Jamak. Lil qarib untuk jamak dia tadi ulaika. Ulaikal Ulaika muslimun. adalah untuk lil ba'id kan? Ya. Kalau lil qarib haula'i ya. Oh, kalau lil ba'id haulai Lil untuk lil ba'id ulaika. ba, ba'id ulaika. Tengok tak? Hmm. Okey, untuk Lil qarib. muzakkar jamak lil qarib Hmm. uh, lil qarib ya. Ha. Haula. Haula'i ya. Dia ada. Haulai. Ha. Haulail muslimuna. Okey, haula'i muslimuna. Okey, apa makna dia tu? Um, itu semua muslimin yang ramai. Ini Itu ke ini ke itu? ini korib ini. Inilah. Okey, maknanya muslim inilah ya. Hmm. Muslim tu maknanya lelaki lah tu ya. Okey. Itu muzakkar. Okey, cuba muannas dia pula. Muannas dia akan menggunakan Sama juga. Haulai okey dengan syarat dengan syarat musyarun ilaihi adalah musyarun ilaihi lil lil aqli. aqli. Okey. Jadi contohnya haulail muslimati. Muslimatu ya, dia tak ada Ah, dia tak ada apa-apa muslimatu. kalimah yang menukarkan i'rab dia tu. Kita ambil dia marfu' dulu. Itu apa ni muslimat itu. Ini korib ya. Korib. Muslimat ini. Okey, kalau dia bukan akli, ghairul akli, Kalau dia ghairil aqli, dia akan menggunakan hadhihi. okey. Apakah hazihi itu terangkan dia adalah isim isyarah Hadhihi ialah isim isyarah muannas mufrad. mufradah. Mufradah. Bila muzakkar kita sebut mufrad, bila muannas dia ada ta marbutah mufradah lah. Okey, bagi contoh. Hadhihi. 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 Hadhihi sayyarah. Sayyaratu. Sayyaratu. Kalau tak ada makrifah sayyaratun. Sayyaratun. Kalau kita waqafkan dia jadi sayyarat ya, sayyarat. Okey, kalau dia makrifah hazihi, Hadhihi sayyarat. kalau makrifah ada alif lam ta'rifah dia jadi apa? Sayyaratu. Sayyaratu bila kita membaca tu hazihi Hadhihi. tu sambung dengan Alif. as-sayyaratu ya. Hadhihi Hazihi as-sayyaratu. as-sayyaratu. Ha. So bezanya apa?
kalau ada alilan takrifah, sim tu dia bertasydid lah. Ya. Dan dia tak hilang tanwin di ujungnya. Hmm. Okey. Nampaknya ya apa kefahaman tu ada ya. Maknanya dia boleh membezakan antara satu dengan yang lain ya. Sebab memang bahasa Arab tu macam tu, dia dipanggilkan dia versatile ya. Dia digunakan dalam konteks-konteks yang tertentu. Jadi konteksnya adalah sama ada dari aspek bilangan dan juga aspek jantina. Ya, jantina dalam dua kumpulan iaitu lil ba'id ataupun lil qarib. So bila kita faham dia punya pattern tu, structure tu, senang je kita nak apply, dan bila kita membaca nanti automatically kita boleh kenal dia terus. Okey, Tania, apa? Nur Fadilah ya. Okey, kita cuba seorang lagi ya, saudara Zaki kita ya. Nah, saudara Zaki ni jarang buat latihan. Hari ini kita nak dengar pada dia ya. Buat latihan yang sama yang saudara Audi dengan Nur Fadilah buat tadi ya. Salah tak apa ya, kita boleh betulkan. Dengar ke? Dengar. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ya. Alhamdulillah ya. Sebab memang untuk memahirkan pembelajaran kita ni, kita kena buat latihan ya. Kalau kita tak buat latihan, dia kurang sikit. InsyaAllah faham Ustaz. Okey. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu yang kita belajar yang okey, saya pun tak ada apa-apa nak faham sebab saya lambat masuk kan. Saya faham sikit je insyaAllah. Ya. Okey, isim isyarah ni ada dua, lil ba'id dengan lil qarib. Okey, betul. Okey, lepas tu yang untuk lil qarib ni kita ada start belum muzakkar, kita guna hadza. Okey, terangkan dulu apa beza lil qarib dengan lil ba'id? Lil qarib dekat, lil ba'id jauh. Maknanya lil ba'id ni ialah untuk menunjukkan benda yang dekat, lil Dekat, ba'id untuk menunjukkan benda yang jauh. Okey. jauh. Ha. Okey, kita start dengan ni. Okey, untuk mufrad muzakkar kita guna hadza. Sebutkan sekali lil qarib ke lil ba'id. Untuk lil qarib, okey sorry Ustaz. Untuk lil qarib kita guna, kalau mufrad muzakkar kita guna hadza. Okey. So Okey, hazar tu, kalau okey, terangkan hazar tu apa dia? Hazar ialah isim isyarah. asyik, okey, hadza. Okey, sebagai contoh, hazal Okey, kitab. sebelum contoh, terangkan dulu apa dia hazar ya. So hazar tu kita terangkan dia sebagai apa? Isim isyarah, Isim isyarah, okey. muzakkar, Muzakkar, okey. mufrad, Mufrad lil qarib. lil qarib. Itu cara dia ya. Okey, Okey. cuba ulang sekali lagi. Hazar ialah isim isyarah, Hadza ialah isim isyarah untuk muzakkar. mufrad, muzakkar mufrad untuk lil qarib. Betul. Itu caranya ya. Okey. Kedua kita apa? Ke nak bagi contoh dulu? Boleh juga. Boleh juga. So, bila dah Okey, sebagai terangkan satu contohnya tu, kita untuk bagi contoh. mufrad muzakkar lil qarib ni hazal kitab. Hadza tu isim isyarah lil qarib, untuk yang kitab tu musyarah ilahi. Musyarun. Musyarun Musyarah ilahi, sorry Ustaz. iaitu benda yang ditunjuk ya. Ya, So, betul. benda yang tunjuk tu kita panggil dia musyarun ilaihi. Okey. Okey, untuk muannas pula kita guna muannas, kita ada hadhihi. Okey, terangkan sepenuhnya ya, bukan muannas saja. Mulakan dengan untuk isim isyarah muannas. Okey. Okey, untuk isim isyarah muannas mufrad kita guna hadhihi. Mufradah ya, sebut mufradah. Kalau muannas mufradah. Mufradah. Okey, dapat. Okey, semula Okey. ya, isim isyarah muannas mufradah lil qarib. Macam tu. Okey, Ustaz dapat. Okey, untuk yang bersana pula,
isim isyarah muannas mufradah. Lil Hadhihi qarib. Lil qarib. lil qarib. Okey. Okey, sebagai contohnya hadhihi sayyarah. Okey. Hadhis yang ni apa? Makrifah ke makrifah ke nakirah? Sayyarah tu. Sayyarah ni Okey, sudah mengenal makrifah dengan nakirah, beza dia? aduh, saya kena flashback balik Ustaz. Tak ingat. Ya, Sorry. tak apa, kita buat sekarang ya. Kalau nakirah dia tak ada alif lam ta'rifah, dia Oh, kita sebut sayyaratun. sayyaratun. Maknanya ta marbutah lah di ujung tu ya, sayyaratun. Okey. Kalau dia makrifah, kita taruh alif lam ta'rifah, dia jadi hazihi as-sayyaratu. Oh, okey, faham. Dia tambah depan dia tambah alif lam ta'rifah, ujung dia gugur tanwin. Itu makrifah. Okey, faham Ustaz. Boleh faham ya? Okey. Okey, untuk yang dua orang, Alright. dua orang kita guna, kalau kita guna isim isyarah, isim isyarah Muzakkar, muzakkar muzakkar musanna, musanna, lil kita qarib. guna hazani. Sebutkan lil qarib tu sebab dia ada. Okey Ustaz, tepat. Okey, untuk dua orang kita guna isim isyarah musanna muzakkar lil Sebut. qarib. Okey ya, sebut muzakkar dulu barulah bilangan ya. Muzakkar, Oh, musanna. okey, untuk dua orang isim isyarah muzakkar musanna lil qarib kita guna hazani. Hazani, okey. Contoh, sebagai contohnya hazani lupa dah Ustaz, dia punya musyarrah ilahi tu kena ubah juga ke? Mesti sebab dia dua Oh, kan. okey, dapat. Ingat tak dulu kalau kita ambil dulu contoh apa? Muslimun ya. Muslimun dia jadi apa? Muslimani. Maknanya Oh, kita tambah ani di hujung dia ya. Jadi kalau muslimun jadi muslimani. Kalau kitabun tadi dia akan jadi apa? kitabani. Kitabani lah. Itu maknanya dua kitab lah. Okey, dapat Ustaz. Okey, sebagai contohnya hazani kitabani. Kitaban. Ah. Okey, kalau untuk yang ni pula, yang perempuan pula, kita guna isim isyarah uh, isim isyarah Muannas, muannas, sorry, isim isyarah muannas musanna. musanna muzakkar musanna lil qarib Betul. hatani, kita guna hatani. Kita guna hatani, okey. Okey, sebagai contohnya hatani sayyarotani muslimatani. Okey. Kalau muslimat jadi muslimatani. Okey, dapat. Okey, kita next, kita untuk jamak isim isyarah jamak isim Apa isyarah ni? Jantina dulu. Sebelum bilangan, sebut jantina dulu. Teruskan. Isim isyarah muzakkar jamak kita guna Jamak haulai. lil qarib. Sorry. Isim isyarah muzakkar jamak lil qarib kita guna haulai. Okey. Okey. Sebagai contohnya haulai kutubun. Okey. Kutubun. Kutubun, okey. Betul ke? Haulai kutubun. Sebab kutubun tu ialah yang tak berakal ya.
Yang syarat bila kita gunakan haulai, dia adalah untuk yang berakal. Oh, okey, Bil dapat. aqli maknanya manusia. Jadi musyarun ilahi itu mestilah manusia. Okey, apa itu contoh manusia? Orang-orang Muslim lah ya. Okey. Yang jamak. Apakah Muslim yang jamak? Muzakkar? Uh, okey, okey, sebagai contohnya haula'i muslimuna. Muslimuna. Betul lah tu. Itu dah yang dipanggilkan lil aqli ya, yang berakal. Dapat. Dapat. Ha. Kalau dia tak berakal, kita gunakan apa? Kita guna hazihi. Okey, apakah hazi itu? Terangkan isim isyarah. Isim isyarah muannas mufrad. Mufrodah ya, muannas Mufradah. mufrodah. Dalam sekarang ni masih lagi lil qarib kan? Ya betul. Jadi isim isyarah muannas mufrodah lil Lil qarib qarib. iaitu hazihi. Hazihi. Okey, bagi contoh. Hazihi kutubun. Hazihi kutubun. Apa makna dia? Ini buku ini buku-buku. Buku-buku ini. Oh, terbalik. Ya, dia terbalik kan ya. Buku-buku ini. Aku dapat. Okey. So, Okey, okey Ustaz. okey. Okey, seterusnya kalau yang untuk wanita kita guna isim isyarah muannas jamak lil qarib, kita guna haula'i juga Dengan syarat dengan lil syarat lil aqli dengan syarat lil aqli ya. lil Kalau aqli. dia berakal kita gunakan haula'i ya. Okey, dapat. Kalau tak berakal kita gunakan Hadhihi hazihi iaitu isim isyarah isim isyarah muannas mufradah lil lil qarib. lil qarib. Okey. Okey, bagi contoh. Okey, haula'i muslimat muslimat muslimatu. Okey ya. Ini nakirah ke makrifah dah? Alamak, Alamak. muslimat. Ada nakirah Ustaz. Okey, kalau nakirah dia mesti ada tanwin hujung dia ya. Jadi apa? Hazihi Muslimatun. Muslimat muslimatun. Sebutkan sekali. muslimatun. Okey. Ah, Okey, Okey. sebagai contohnya hadhihi muslimatun. Okey. Kalau dia makrifah, muslimat tu akan jadi apa? Muslimatu. Kena sebut al muslimatu. Hazihil macam mana Ustaz? Okey, sama ada kita sebut satu-satu, kalau sambung pun boleh ya. Kalau satu-satu, hazihi al Hazih. muslimatu. Okey. Hazihi Al, sebab al hazihi tu, okey. Hazihil al muslimatu. itu dia kita sambung ya. Kalau tak nak sambung, dia hazihi al muslimatu. Okey, dapat Ustaz. Dapat. Ya, dia ada dua cara ya. Kita sama ada kita sebut satu-satu hazihi, lepas tu al muslimatu, ataupun kita nak sambung terus hazihil muslimatu. Okey, dapat Ustaz. Ah, Okey, nampaknya apa ya? Ada nampak sikit jelas ya. Okey, itu lil qarib ya. Cuba lil ba'id pula. Okey, untuk lil ba'id pula kita start pada muzakkar. Kita ada isim isyarah, ada untuk yang jauh, untuk yang jauh. Okey, sebutkan penuh-penuh dalam Arab dia tadi, iaitu isim isyarah muzakkar. Lil ba'id. Ah, Isim di, isyarah muzakkar lil ya. ba'id. Okey. Lepas tu dia akan dipecahkan mengikut bilangan dan jantina kan? Okey. Okey. Ya betul Ustaz. Okey, untuk yang pertama untuk muzakkar isim isyarah muzakkar mufrad lil ba'id, kita kita guna zalika. Okey, betul. Zalika. Okey. Sebagai contohnya
zalikal kitab. Ya, dalam ayat kedua Al-Baqarah tu kan ya, kita baca zalikal kitabul la raiba fihi tu, itu contoh Oh, itu untuk oh, okey. Itu isim isyarah lil ba'id lah kan Ustaz? ya Ya, okey muzakkar dapat. ya. Dia kitab adalah muzakkar ya. Mhm. Okey, next pula kita isim isyarah kalau untuk wanita isim isyarah muannas mufrad lil ba'id kita guna tilka. Kita. Tilka. Okey. Okey, cuba tukarkan wanita tu, kita tak nak sebut wanita, kita sebut muannas saja ya. Oh, muannas. Okey. Sebab nanti Dapat. apa, kalau kita kata kereta ni dia bukan wanita ya. Jadi yang lebih Okey, tepat kita dapat. gunakan muannas. Pelik pula, nanti kereta wanita pula jadinya ya. Kita sebut dia untuk kategori muannas ya. Okey. Okey, saya ulang balik ya Ustaz. Ha, Uh, Okey, untuk kategori muannas isim isyarah muannas mufrad lil ba'id mufradah, kita guna mufradah. Sebut kalau mufrad. muannas mufradah. Okey. Isim isyarah muannas mufradah lil ba'id kita guna tilka. Okey, betul. Sebagai contohnya uh, tilka muslimatun. Okey, apa makna dia? Itu seorang wanita. Muslimah tu ialah perempuan Muslim ya. Okey, okey, dapat. Itu Ah, seorang wanita muslim. okey. Ataupun seorang perempuan Muslim itu. Itu okey, dapat. Terbalik. Okey, next untuk untuk dua orang, untuk apa? Musanna, kita kalau kita apa? Isim isyarah muzakkar musanna lil ba'id kita guna uh, tanika Okey. zanika. 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 Okey. Okey. Sebagai contohnya zanikal z- za, za, zanikal muslimani. Okey. Apa makna dia? Uh, Dua orang lelaki itu. Muslim apa dia? Dua orang lelaki Muslimah ni muslim itu. dua orang lelaki Muslim ya. Uh, Okey. Untuk musanna untuk muannas uh, isim isyarah mu, musanna musanna lil ba'id kita guna tanika. 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 Okey. Sebagai contohnya uh, ta, tanika muslimatani. Muslim. Ya. Sebagai betul Ustaz. Betul. Tanika muslimata ni ya. Okey, muslimata ni dia berakal ke tidak berakal? Lil akli, betul. Lil Lil akli akli. ya. Okey, katakanlah bukannya apa? Bukannya manusia, dia akan guna apa? Ke manusia kalau dua orang, Ustaz. Kalau dua orang. Uh, Boleh guna dua-dua lah kan? Zanika dengan tanika. Betul. Untuk sekarang ni muannas lah ya, muannas. Kan ni muannas. Okey. Sebagai contohnya kalau muannas uh, tanika uh, Kereta. kita Kereta okey. kita ada gunakan kereta Okey. tadi ya. Tanika sayarotani. Okey, so bermakna untuk mufrad dan untuk musanna sama ada manusia ataupun bukan dia gunakan sama ya. Okey, dapat Ustaz. Okey. Okey, next untuk jamak isim isyarah muzakkar jamak lil ba'id kita guna uh,
Apa nama? Ulaika. Ulaika, sorry. Dia tak mari. Wah, kita guna ulaika. Sebagai contohnya, Syarat, ula bila jamaknya kena sebutkan syarat dia sekali ya. Apakah syarat nak menggunakan ulaika? lil akli. Lil akli, iaitu kepada musyarun ilahi yang berakal ya. Okey. Okey. Sebagai contohnya, ulaika muslimuna. Muslimuna. Ulaika muslimuna. Okey, betul. Okey. Okey, seterusnya. Nak terang masuk dia ke Ustaz? Elok je lah. Okey. Lelaki. Okey, untuk jamak ni 3 dan ke atas. Okey, maksudnya lelaki ramai lelaki itu. Okey. Lelaki itu. Lelaki muslim itu. Muslim itu, okey, dapat. Lelaki muslim itu. Ya. Okey, itu yang apa? Isim isyarah. Cuba sebutkan isim isyarah. Isim isyarah muzakkar jamak lil ba'id lil akli. Ya. Okey, seterusnya untuk muannas, isim isyarah muannas jamak lil ba'id, kita guna haulai juga. Dengan syarat Dengan syarat lil akli. Lil akli kan. Kalau guna ulaika, ini lil ba'i kan, ulaika lah ya. Okey, dapat. So Just syarat dia ialah lil aqli ya. Okey, contoh. Ulaika muslimatun. Muslimatun kalau nakirah ya. Okey, sorry. Ustaz. Okey, sebagai contohnya ulaika muslimatun untuk isim nakirah. Okey. Kalau ma'rifah, Okey, kalau makrifah sebagai contohnya ulaika al-muslimatu. al-muslimatu. Okey. Itu lil aqli ya kan? Li akli. Okey, dapat. Okey, yang others yang kira yang lain special case, kalau ghairu akli ni kita guna tilka. Kalau ghairu akli lil ba'id. Okey. Sebagai contohnya tilka kutubun. Okey, Ustaz. sekarang ni muannas kan? Ya, betul. Kutubun Sorry. kutubun bukan muannas ya, dia muzakkar. Kereta lah, kereta kan? Kereta dia muannas. Okey, tilka sayarot sayarot tu. Alamak, Ustaz tak dapat, Ustaz. Sayarot tu kalau jamak tu macam mana, Ustaz? Buat satu-satu ya. Kereta kalau dia satu apa dia? Sayarotu. Sayyarotun. Sayarotun. Tilka sayarotun kalau untuk satu, kalau jamak, Ustaz. Kalau satu. Kalau dua, sayyarotani kan? Ya, betul. Okey, kalau jamak? Sayarotu. Okey, jamak ingatnya kalau muannas ta mabutah tukar pada alif dengan ta. Alita maftuhah, ya, betul, Ustaz. Alif ta mabtuhah, jadi dia panjangkan ra tu sayyarotun. Okey, dapat. Alif tu alif mat. Maknanya dia tanwin juga ke apa, Ustaz? Kalau Tanwin jugalah. kalau nakirah dia ada tanwin. Okey, dapat. Kalau dia makrifah dia tak ada tanwin. Okey, dapat, Ustaz. Okey, cuba sebutkan sekali lagi. Tilka. Okey, tilka untuk nakirah Rotun. saya rotun. Okey, kalau makrifah? Tilka al sayyaratu. Okey, betul tu.
Itu cara dia ya. Jadi penting untuk kita boleh membezakan antara satu sama lain sebab Arab ni dia precise ya. Dia pada masa yang sama dia precise. Dia kena tepat. Kalau dia tak tepat dia kelang kabut jadinya lah. Tapi semua tu kena buat praktis macam ni ya. Kalau kita tak praktis, kita rasa macam kita dah dapat ya, tapi tak tepat ya. Dia masih lagi bercampur-campur kadang-kadang ya. Dia keliru. Tapi dengan praktis insya-Allah ya. Lepas tu saya galakkan dalam kelas walaupun kita belajar sikit tapi kita kena praktis buat latihan. Dan latihan tu akan membuatkan kemahiran kita akan lebih lah. Okey, tahniah ya Zaki ya. Walaupun takat ni ada attend semua kelas ke? Saya insya-Allah saya cuba attend. Lepas tu kerana saya lambat itu je. Saya lambat masuk. Itu je lah. Ya. Lambat Ah, apa biasanya? Sebab Lambat dalam setengah jam ke sebab saya ada kerja kan awal-awal tu. masih buat kerja dulu ya. Ya, betul. Lepas tu kan ni saya masuk kelas kejap tu kan habis kan saya sambung sikit. Macam tu lah selalunya. Melainkan kalau ada event. Kalau ada event saya tak boleh lah masuk. Kalau ada event apa-apa wedding ke, camp dinner ke, camp dinner semangat ke, saya tak boleh masuk lah tu time tu busy. Okey, ya pastikan kata kalau tak dapat masuk semua, tengok rakaman lah. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi bila kita tengok balik rakaman tu, kita tak lepas lah apa yang kita tak dapat attend tu ya. Okey, insyaAllah Ustaz. Okay. Anyway, nampak daripada penerangan tu, perkongsian tu, saya nampak at least 80%, 90% tu dah ada kefahaman dia tu. Ya. Okey, tahniah. Ya, InsyaAllah nanti kita mungkin lepas ni kita akan masuk tajuk baru ya. Cuma sayangnya tak ramai hari ni yang boleh buat latihan ya. Kalau ada ramai kita buat latihan. Untuk hari ni kita buat 3 latihan saja ya. So daripada latihan Saudara Audi tadi, Nur Fadilah kan, Saudara Zaki nampaknya masing-masing sudah boleh dapat ya memahami. Bukan setakat memahami tu, kita nak dia kemahiran tu sekali. Memahami dan mahir ya. Sebab akhirnya besok tuan-tuan dan puan-puan ni nak kongsikan ilmu ni dengan orang lain ya. Jadi bila nak kongsi tu memang kena faham dan kena mahir. Okey, alhamdulillah kita ingat kita sampai di sini untuk hari ini ya. Walaupun sedikit tapi kita mantapkan ini dengan latihan. Saya percaya bila kita sendiri pun akan rasa lebih confident kan ya sebab latihan tu. Jadi kita akan sambil itu Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah tu ya. Orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya ya. Bermakna kalau kita dah rasa kita mahir ni sebenarnya kita dah boleh kongsi dengan orang lain. Ya, sebagai contoh mana kawan-kawan kita yang tak dapat attend kelas ni kan di pejabat kita bolehlah kongsi dengan dia. Itu mengajarlah tu maknanya. Ya. Jadi ajar dia sampai dia juga memahami macam mana yang kita faham. Itulah salah satu proses macam mana kita boleh mengajar rakan-rakan kita dan juga ahli keluarga kita. Dan juga kita pergi ke masjid kan, kita pergi surau kan, ramai kawan-kawan kita kat masjid surau tu tak belajar kan. Kita boleh kongsikan, itulah proses yang Nabi kata tu, mu'allam tu mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Banyak cara kita boleh mengajar ni. Kadang-kadang kita hantar WhatsApp pun boleh. Hantar WhatsApp ya, kongsikan ilmu ni pada dia. Nanti mana tahu dia terbuka hati dia nak belajar kan. Itulah proses dakwah ya. Okey, alhamdulillah kita ingat kita cukup untuk hari ini dan kita akan insya-Allah minggu depan kita akan mulakan tajuk baru iaitu tajuk dipanggilkan yang keempat tu yang dalam senarai itu ialah kata nama bilangan ya. Kata nama bilangan maknanya dari segi sesuatu tu tadi kita menunjuk ya. Sekarang ni sesuatu tu kita bilang pula berapa dia. Kalau kitab tadi kita nak tahu berapa kitab. Kalau kereta tadi berapa kereta. Kalau muslimun tadi berapa pula. Ya, mungkin 10 orang muslimun. Ya, mungkin 20. Ya, mungkin 2 orang, mungkin 3 orang.
dan sebagainya. So sama je konsep dia ya. Kalau tadi kita kata kata penunjuk tu ialah isim isyarah. Jadi yang ditunjuk tu dipanggilkan musyarun ilaihi. Ya, dalam tajuk keempat pun sama je konsepnya ya. Yang bilang nombor tu kita panggilkan adadun. Adadun itu nombor, bilangan. Ya, kalau nak makrifahkan al-adadu, tambah je alif lam ta'rifah, gugurkan tanwin. Adadun akan menjadi al-adadu. Ya, itu ejaan sebenar. Kalau kita nak menyebutnya dengan sukun al-adad, kita sukunkan saja ya. Dal yang di hujung tu kepada sukun, kita panggilkan sukun mendatang, bukan sukun sebenar ya. Dia hanya disebut dalam sebutan saja sukun tu. Dalam mengeja jangan sukun ya. Dal tu tak boleh sukun. Dia sama ada tanwin kalau dia nakirah, kalau dia makrifah dia dhammah tanpa tanwin. Tu je. Tapi menyebut boleh. Waqaf kita boleh. Kalau nakirah kita sebut dia sebagai adad. Adadun jadi adad. Kalau makrifah al-adadu jadi al-adad. Itu ialah bilangan. Ya, bilangan tu nombornya lah. Tetapi dia ada juga macam yang ditunjuk tadi musyarun ilahi, yang dibilang tu ada juga. Dipanggilkan ma'dudun. Ya, ma'dudun. Jadi adadun yang dibilang ialah ma'dudun. Makrifah dia al-ma'dudu. Ya. Apa contohnya? Kalau kitab tadi ya. Kalau kita tunjuk, kita kata apa? Haza kitabun. Iaitu isim isyarah dengan musyarun ilaihi. Ya. Sekarang ni kita nak bilang dia. Ya, nak bilang dia. Dia ada bilangan dia dan juga yang dibilang. So, bilangan tu dipanggilkan adadun. Yang dibilang tu ma'dudun. Ingatkan dia mula dengan mim ya, ma'dudun. Yang dibilang. Kalau makrifah dia tambah alif lam ta'rifah, al-ma'dudu. Al-ma'dudu. Itu kita akan Kita akan memperkenalkan minggu depan ya. So dia ada beberapa kaedah-kaedahnya. Dia al-adadu ni dia ada kaedah-kaedah ni sebab kita akan dapati cara penggunaan dia akan berbeza daripada satu kategori ke satu kategori ya. Kategori itu biasanya kalau 1 hingga 10 tu dengan 10 hingga 20 dia akan berbeza sikit. Lepas tu 20 ke atas dia berbeza sikit cara penggunaan adadu dengan al-ma'dudu tadi ya, insyaAllah. Tapi semua ni kalau kita belajar insyaAllah kita boleh kenal dia. Okey, sebelum kita tutup ada apa-apa soalan? Okey ya. Okey, kalau tak ada soalan tak apa, kita sudahi di sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.